Sebelum mula, jom jawab teka-teki cikgu. Kalau kamu pergi ke pasar, belikan cikgu sebiji kelapa. Kalau kamu murid yang pintar, apa binatang ekor di kepala? Sila jawab. Video pada kali ini, kamu akan pelajari sejarah tahun 4 dalam unit 5 iaitu Zaman Air Batu. Baiklah, objektif pembelajaran yang akan kamu capai pada kali ini adalah yang pertama, menyatakan maksud air batu. Yang kedua, kamu akan dapat menyenaraikan garis masa zaman air batu akhir. Yang ketiga, menerangkan perubahan zaman air batu akhir. Dan yang keempat adalah menghuraikan kesan perubahan zaman air batu akhir di Asia Tenggara. Baiklah murid-murid, jom kita kenali zaman air batu. Apakah yang dimaksudkan dengan zaman air batu? Murid-murid tahu? Ya, betul. Zaman air batu ialah zaman bumi dilitupi oleh air batu yang tebal. Agak-agak murid-murid lah bagaimanakah zaman air batu ini terjadi? Murid-murid tahu bagaimana ianya berlaku? Baiklah, ianya berlaku dalam masa yang agak lama dalam satu tempoh yang lama iaitu 2.6 juta hingga 3.5 juta tahun dahulu. Pada masa itu, suhu dunia turun menjadi terlalu sejuk sehingga sungai dan laut menjadi beku. Kawasan darat, apabila sungai dan laut menjadi beku, kawasan darat ni menjadi lebih luas berbanding kawasan laut dan sungai. Murid-murid boleh lihat gambar ini. Okey. Pada pendapat murid-murid semualah kan, cikgu nak tanya, bagaimanakah berlakunya perubahan zaman air batu ini? Berubah daripada zaman air batu yang tebal iaitu seperti dalam gambar ini iaitu mempunyai daratan yang luas kepada zaman yang telah mempunyai sungai, dia telah mula mencair iaitu zaman air batu akhir. Agak-agak murid-murid lah kan, bagaimana caranya? Jom kita lihat. Okey, apabila suhu meningkat berlakunya proses pengglesiran atau kecairan air batu akibat peningkatan suhu bumi. Ini bermaksud apabila suhu bumi meningkat pencairan air batu itu akan menyebabkan paras air laut meningkat. Apakah yang dimaksudkan dengan pengglesiran? Ya, betul. Pengglesiran adalah bongkah air batu yang besar bergerak perlahan-lahan dan mencair ke permukaan bumi. Baiklah murid-murid, sekarang mari kita lihat bilakah berlakunya zaman air batu akhir ini. Murid-murid tahu? Jom kita lihat. Zaman air batu ini sebenarnya berlaku sebanyak 5 kali dalam sejarah dunia. Zaman air batu akhir berlaku pada kala Kuartana yang dibahagikan kepada 2 epok iaitu epok Pleistocene dan epok Holocene. Untuk makluman murid-murid, kala tu bermaksud masa atau waktu, manakala kala Kuartana adalah zaman yang bermula 2.5 juta tahun yang lalu. Epok pula bermaksud sub-unit masa dari 70 tahun dahulu hingga kini. Baiklah murid-murid, seterusnya mari kita lihat epok zaman air batu akhir ini. Tadi cikgu dah cakap kan, terdapat 2 epok iaitu epok Pleistocene dan epok Holocene.
kita akan lihat yang pertama iaitu epok Pleistosen. Untuk makluman murid-murid, pada epok Pleistosen ini suhu bumi rendah dan banyak kawasan dilitupi oleh air batu. Manakala epok Holosen pula suhu bumi telah mula meningkat. Jika dilihat dalam gambar ini, apabila suhu bumi rendah dan terlalu sejuk, manusia akan cuba mencari cara untuk membuat api. Jadi pada zaman epok Pleistosen ini, manusia tahu dah cara untuk membuat api. Okey, dalam epok Holosen pula, apabila suhu mula meningkat, air batu akan mula mencair. Okey, baiklah murid-murid. Dalam epok Pleistosen, kalau kita lihat tadi, bila suhu bumi rendah, ini menunjukkan bahawa kawasan air batu akan lebih besar. Menandakan tanah daratan air batu ini lebih luas. Berbeza dengan zaman epok Holosen di mana paras air laut akan meningkat. Sebab apa? Sebab suhu bumi mula meningkat, iaitu berlakunya pencairan. Keadaan pada zaman Holosen ini adalah lebih panas berbanding dengan Pleistosen. Boleh faham ya? Okey. Seterusnya, jom kita lihat garis masa zaman air batu akhir. Bilakah berlakunya zaman air batu akhir ini murid-murid? Di awal video tadi, cikgu ada terangkan maksud kala kuatana. Baiklah, untuk memahami bilakah berlakunya zaman air batu akhir ini, murid-murid boleh lihat garis masa yang cikgu tunjukkan ini. Di mana epok Pleistosen ini bermula pada 2.5 juta hingga 11,700 tahun dahulu. Manakala epok Holosen pula pada 11,700 tahun dahulu hinggalah kini. Untuk makluman murid-murid, berdasarkan garis masa zaman air batu akhir ini, kita dapat mengkaji perubahan yang berlaku terhadap hidupan dan bumi. Sekarang, jom kita kenali haiwan pada zaman akhir air batu. Murid-murid dapat lihat gambar yang pertama ni. Gambar apa ni? Ya, betul. Ini merupakan harimau taring lengkung. Mari kita lihat gambar yang kedua. Apakah haiwan ini? Murid-murid tahu? Ya, ini adalah sloth. Seterusnya, kita lihat gambar haiwan yang ketiga ini. Apakah haiwan ini murid-murid? Berbadan besar, mempunyai gading yang panjang. Ia adalah mammoth. Ingat lagi tak teka-teki pada awal video ini? Cikgu ada tanya teka-teki tentang apakah haiwan yang berekor di hidung. Inilah jawapannya. Okey, jom. Seterusnya mari kita lihat perubahan zaman air batu akhir. Okey, pada zaman air batu akhir ini telah berlakunya perubahan suhu. Suhu dunia meningkat dan berlakunya kecairan air batu. Perubahan ini telah memberikan kesan yang besar terhadap bentuk fizikal dan hidupan bumi. Mari kita lihat perubahan bentuk muka bumi yang pertama. Apabila suhu bumi meningkat, ais mula mencair. Air pula akan melimpah ke kawasan rendah sehingga membentuk tasik dan laut. Apakah kesannya murid-murid? Bentuk fizikal muka bumi yang baru, berlakunya pembentukan tasik air tawar dan aliran air sungai juga berubah menjadi laju. Okey, seterusnya kita lihat pula perubahan iklim. Perubahan iklim ini akan memberikan kesan kepada kepupusan haiwan. Iklim ini bermaksud perubahan cuaca
Murid-murid cuba lihat yang ini. Apabila iklim berubah daripada terlalu sejuk kepada sederhana sejuk, iaitu perubahan yang disebabkan oleh sinaran matahari dan pemanasan bumi telah menyebabkan haiwan-haiwan yang terdapat di sekitarnya pupus. Sebab perubahan suhu tadi. Okey, sebab haiwan yang seperti harimau bertaring lengkung dan memut ni, dia duduk di kawasan yang sejuk. Bila suhu bumi meningkat, iaitu berlakunya pemanasan, haiwan-haiwan ini akan pupus. Okey, seterusnya mari kita lihat perubahan yang ketiga, iaitu perubahan terhadap rupa bentuk fizikal bumi. Apabila rupa bentuk fizikal bumi ini berubah, ianya memberi kesan kepada penempatan manusia. Murid-murid boleh lihat begini. Apabila perubahan bentuk fizikal bumi berlaku, paras air laut akan meningkat sehingga 100 meter. Jadi, manusia yang berada di sekitarnya akan berpindah ke kawasan yang lebih panas. Mereka akan mencari penempatan baharu. Baiklah murid-murid, seterusnya kita lihat kesan perubahan zaman air batu akhir ini di Asia Tenggara. Masih ingat lagi negara-negara Asia Tenggara? Ya, ini dia yang terdapat di dalam peta. Murid-murid boleh lihat berdasarkan peta ini, Asia Tenggara terdiri daripada Malaysia, Singapura, Brunei, Filipina, Indonesia, Thailand, Laos, Kemboja, Myanmar, Timor Leste dan Vietnam. Jika murid-murid lihat melalui peta Asia Tenggara ini, terbentuknya lautan yang luas daripada perubahan zaman air batu akhir. Seterusnya, mari kita lihat apakah dua kesan besar terhadap Asia Tenggara ini. Yang pertama, murid-murid boleh lihat di sini, kenaikan paras air laut di pentas Sunda. Okey, kecairan air batu ini menyebabkan kenaikan paras air laut yang membawa kepada pembentukan sungai dan tasik. Aliran air sungai ini telah menenggelamkan kawasan tanah rendah di sepanjang tepi pantai di Asia Tenggara. Jadikan ia memberikan kesan kepada kewujudan penempatan baharu di Asia Tenggara. Seterusnya, mari kita lihat kesan yang kedua, iaitu berlakunya pergerakan manusia dan haiwan. Di mana apabila berlakunya perubahan zaman air batu akhir ini, manusia telah bergerak ke kawasan yang lebih tinggi dan hidup secara berpindah randah dan akhirnya menetap. Ini memberi kesan kepada kawasan Asia Tenggara juga, di mana kebanyakan kawasan di Asia Tenggara ni ia menjadi tempat tinggal haiwan. Okey, baiklah. Seterusnya murid-murid, jika murid-murid lihat di dalam peta ini, peta yang belah kiri ini yang berwarna biru merupakan peta kedudukan pentas Sunda pada epok Pleistosen, di mana pentas Sunda ini merupakan kawasan tanah luas di Asia Tenggara yang menghubungkan daratan dengan kepulauan. Oleh itu, kedudukan pentas Sunda ini mempengaruhi bentuk muka bumi di rantau Asia Tenggara. Jika murid-murid lihat peta di sebelah kanan ini merupakan peta Asia Tenggara yang terkini selepas berlakunya zaman air batu akhir, iaitu pada epok Holosen, di mana kedudukan pentas Sunda ini telah berubah. Kerana apa? Kenapa pentas Sunda ini berubah? Sebab berlakunya kenaikan paras air laut. Kenaikan paras air laut ini sebab pencairan tadi.
Ianya telah mempengaruhi bentuk muka bumi di pentas Sunda. Kesimpulannya, perubahan dan kesan yang berlaku pada zaman air batu akhir di Asia Tenggara ini telah menyedarkan masyarakat akan kepentingan memelihara bumi dan menyayangi alam sekitar. Itu saja untuk video pada kali ini. Semoga kamu semua sentiasa bersemangat untuk belajar sehingga kita berjumpa lagi dalam video yang seterusnya. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like, komen dan share sebagai tanda sokongan kepada cikgu. Okey, itu saja. Bye.